Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwatul iman wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sidang hadirin jemaah yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang penuh kemuliaan di rumah Allah Masjid Setia Alam yang penuh dengan rahmat dan barakah ini, dapat sama-sama kita bertemu dalam siri pengajian bulanan kita, membaca kitab-kitab, membaca hadis-hadis yang dipetik daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim berkaitan dengan keimanan. Alhamdulillah, hadirin mati Allah sekalian, sebelum kita mulakan pengajian ini, pada hari ini kita berada pada 24 Syaban. Hanya tinggal berbaki 6 hari sahaja lagi untuk kita masuk ke bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang Allah muliakan dengan ibadah puasa, disebabkan bulan tersebut adalah bulan di mana Allah telah memilih untuk menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang mulia diturunkan di tanah yang mulia, di tanah yang paling mulia, yaitu bumi Makkah Al-Mukarramah, ke atas insan yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, dan di malam yang paling agung dan mulia, yaitu malam yang kita panggil sebagai Al-Qadar, malam Al-Qadar, malam diturunkan Al-Quran. Berdasarkan kemuliaan yang kita lihat, maka kita ketahuilah bahawa setiap insan, setiap manusia kita ini, tiada kemuliaan kita jika mana diri kita tidak dipenuhi dengan Al-Quran. Seperti mana bumi Makkah menjadi mulia, seperti mana Ramadan menjadi mulia, seperti mana Nabi SAW menjadi mulia kerana diwahyukan ke atasnya Al-Quran, seperti mana malam Al-Qadar juga dijadikan kemuliaan disebabkan Al-Quran, maka begitulah kita sebagai manusia. Maka kita akan menjadi insan yang mulia apabila kita memenuhi dada kita dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lihat tersusun di rak masjid ataupun rumah kita, itu merupakan mushaf, yaitu himpunan Al-Quran secara tulisan diletakkan. Namun Al-Quran itu wujud apabila ada yang membacanya, maka muncullah Al-Quran itu. Sebab itulah dinamakan Al-Quran daripada perkataan qara'a, yaitu bacaan. Kerana Al-Quran itu diturunkan ke atas Nabi SAW melalui malaikat Jibril, ya, dengan kaedah pembacaan, dengan kaedah Jibril membaca ke atas Nabi SAW, lalu baginda Nabi membacanya ke atas para sahabat. Dan kita juga menerima berita yang sangat menggembirakan hati kita apabila Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah pun membuat keputusan dengan siaran media yang kita terima pada hari ini. Saya rasa, saya yakin tuan-tuan telah pun membacanya, di mana kita akan kembali solat dengan tatanan asalnya, yaitu seperti mana asal solat jemaah dengan keadaan merapatkan saf. Maka insya-Allah kita akan mulakan pada hari Jumaat depan 1 April, dan sudah pastilah malam-malam Ramadan kita dan ibadah Ramadan kita akan kembali ruh dan sifatnya itu seperti mana yang kita nikmati 2 tahun yang lalu, ya, sebelum kita diuji dengan wabak, dengan pandemik, ya, khususnya bermula 18 Mac 2020. Dan kita mengharapkan Ramadan kali ini adalah satu Ramadan yang baik,
Ramadan yang mungkin memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, terutamanya kaum muslimin yang ditindas di seluruh dunia. Walaupun kita tidak menafikan khabar-khabar global yang mana mungkin menyatakan akan berlakunya krisis makanan dan sebagainya, ya. Jika kita lihat di Indonesia telah menunjukkan krisis bekalan makanan yang amat kritikal. Indonesia mengimport 50% gandum daripada Ukraine untuk menghasilkan 9 bilion paket Indomie sebulan. Tu yang tuan-tuan baca, pengeluaran Indomie di Indonesia menyusut. Ya, ini disebabkan oleh situasi peperangan yang masuk hari ke-32 antara Rusia dan juga Ukraine, ya, yang berlaku di beberapa bandar utama di Ukraine seperti Kharkiv, Kiev dan juga Lviv. Dan kita juga dimaklumkan melalui berita-berita yang kita dapati bahawa kita tak minta, tetapi realitinya Rusia cukup bersedia dengan pasukan nuklear mereka apabila mereka mengetahui bahawa peperangan yang mereka hadapi sehingga ke hari ke-32 ini bukan sahaja berhadapan dengan tentera Ukraine, tetapi mereka berhadapan dengan pasukan NATO secara keseluruhannya. Dan kita boleh lihat, ya, situasi ini apabila Joe Biden mengadakan lawatan ke Poland, antara negara sekutu kuat NATO, dan sudah pastilah lawatan itu berkait rapat dengan pembekalan senjata dan pakar ketenteraan untuk menentang Rusia di wilayah Ukraine. Jadi sekadar itu sahajalah makluman situasi semasa. Nanti kalau kita panjang jadi berita dunia pula, ya tuan-tuan. Baik, insya-Allah. Sengaja saya sebutkan supaya kita kaum muslimin ni cakna, ya, mungkin kita melihat bahawa peperangan itu tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ya, saya tidak nafikan pertembungan antara Rusia yang mewakili Empire Rom Timur dengan NATO yang mana pengasas NATO ini merupakan Empire Rom Barat adalah satu pertemuan epidemik yang telah berlalu ataupun telah berlaku sejak ribuan tahun dahulu. Ia hanya mengulang sejarah generasi bergenerasi. Walaupun hadirin mati Allah sekalian, peperangan adalah satu perkara yang kita tidak suka. Dan kalau kita diuji wal-iyazubillah dengan peperangan, kita juga tidak tahu apa yang bakal terjadi kepada kita. 4 juta rakyat Ukraine menjadi pelarian ke beberapa negara di sempadannya. 7 juta menjadi pelarian dalam negara, ya, dengan krisis makanan yang mereka hadapi. Yang selamat adalah warga-warga bangsa Israel, bangsa Yahudi yang menetap dalam negara Ukraine itu sendiri. Kita difahamkan, kita dikhabarkan beberapa hari sebelum bermulanya peperangan, ya, Israel cukup bersedia membawa keluar warga Yahudi daripada bumi Ukraine, ya, masuk dan diberikan kerakyatan terus menjadi rakyat Israel dan ditempatkan di tanah-tanah rampasan milik warga Muslim Palestin. Ini realiti yang kita perlu ketahui apa sebenarnya yang terjadi dalam situasi semasa kita, agar kita lebih bersedia dengan amal saleh, persediaan diri yang baik. Kita tidak mengharapkan keburukan. Peperangan adalah satu benda yang tidak disukai oleh mana-mana jiwa manusia. Tetapi kita juga kena mengakui dengan salah satu cabang keimanan kita, apabila kita beriman dengan al-qadar, qada, ketentuan, urusan qadar, ketentuan Allah. Peperangan adalah satu perkara yang Allah tetapkan terjadi ke atas makhluk yang bernama manusia. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Kemungkinannya kita menyukai sesuatu tetapi itu bukan perkara yang baik untuk kita. Dan Allah juga menyatakan kemungkinannya kita membenci sesuatu tetapi itu adalah apa yang terbaik untuk kita. Tidak boleh dinafikan, hadirin mati Allah sekalian, di zaman Nabi SAW antara faktor kemenangan kaum muslimin adalah disebabkan oleh peperangan. Dan Allah juga menjanjikan melalui lisan Nabi SAW kepada kita semua bahawa kemenangan umat Islam di fasa akhir sebelum berlakunya kiamat, kita akan mengecapi kemenangan yang besar. Sebelum berlakunya kiamat, dan kemenangan itu juga terhasil daripada siri peperangan-peperangan yang besar yang disebut sebagai malahim dalam bahasa Arab, yang kita pasti dia akan meragut ribuan, mungkin jutaan nyawa manusia. Akan berlakunya pertumpahan darah. Inilah juga sebenarnya yang dipersoalkan oleh malaikat ketika mana Allah mengkhabarkan kepada malaikat yang mana Allah ingin mencipta satu makhluk lain, khalifah
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan satu di bumi ini satu makhluk yang menggantikan jin yang sedia ada menempati bumi ini. Surah Al-Baqarah ayat 30. Jawapan malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Jawapan yang diberikan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, adakah kamu nak menjadikan penciptaan itu menjadi satu bahan kerosakan? Wa yasfiku ad-dima, dan mereka menumpahkan darah. Argumen ini telah diutarakan oleh malaikat kepada Allah ketika Allah belum mencipta manusia, belum pun Allah mencipta Adam, Allah baru mengkhabarkan kehendaknya. Tetapi tuan-tuan, kita baca hadis-hadis berkaitan dengan keimanan. Apa ibrah dan faedah yang kita dapat ketika mana Allah berkehendak akan sesuatu dan mentakdirkan akan terjadinya sesuatu, maka tidak ada satu tangan pun yang mampu untuk menghalangnya. Jawapan Allah kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi ada hikmahnya di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun kita terpaksa berhadapan dengan satu situasi yang mungkin kita tak suka. Tuan-tuan, jangan kata peperangan, Allah takdirkan ada masa kita sakit. Adakah sakit itu kita suka? Kita tak suka. Tetapi Allah mentakdirkan perlunya kamu ada sakit. Sehingga pakar-pakar perubatan pun kata kalau ada demam sekali-sekala tu baguslah dia. Bagus. Kita rasa demam tak larang nak berjalan. Mereka kata ada hikmahnya, ada kebaikannya. Begitulah mungkin dalam perjalanan manusia yang hanya sementara sebelum kita mencapai ataupun sampai ke ruang kehidupan yang abadi di hari akhirat kelak. Hadirin mati Allah sekalian, pada malam ini kita sambung hadis yang ke-32. InsyaAllah saya bacakan dahulu hadisnya, saya terjemahkan, kemudian saya syarahkan insyaAllah untuk isi bicara kita pada malam ini. Hadis yang akan saya bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dimuatkan dalam bab nama kuda dan himar. Pelik sikit ni. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ni dalam bab apa? Nama kuda dan himar. Ya, nama kuda dan himar. Himar ni keldai. Ya, bab. Baik. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, di mana ianya telah diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab dalil orang yang mati dalam keadaan tauhid akan masuk syurga. Ya, baik. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia telah berkata, kata Mu'adz, satu hari aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Nabi naik apa? Nabi naik himar. Apa beza himar kuda dengan unta? Itu tu kena faham lah. Kalau jalan jauh, long distance punya perjalanan, pemusafiran biasanya akan naik unta. Kalau nak cepat, kena naik kuda. Sebab tu masa pergi Taif, Nabi naik unta, Abu Jahal pergi kejar naik kuda. Pasal apa? Abu Jahal tak mau orang Taif terima Nabi. Dia pecut ikut jalan pintas, bukit pun bukit, dia panjat, dia guna kuda paling baik di kota Mekah. Dia fikir, aku kena sampai dulu bertemu dengan pembesar-pembesar Taif sebelum Muhammad sampai. Sebab apa? Dia nak convince orang Taif supaya jangan sesekali kamu terima Nabi. Dia akan mengambil tampuk kekuasaan kamu di bumi Taif. Jadi orang Taif pun pertama kali orang Taif pun ditakdirkan bertemu dengan Abu Jahal terlebih dahulu, dan mereka telah termakan kata-kata Abu Jahal. Itulah punca di antara sebabnya tuan-tuan, orang Taif ni tolak Nabi dalam keadaan yang Nabi tidak sangka. Ya, baik. Tapi kalau perjalanan dalam bandar ni lah, perjalanan dalam kawasan pemukiman, maka Nabi akan naik himar. Nabi akan naik
keldai. Begitulah. Dulu di Luqman saya ada cerita beza kuda, beza unta dan beza himar. Saya pernah cerita dulu. Ada karakter yang pelbagai antara tiga haiwan ni tuan-tuan. Kita duduk dengan mereka, duduk dengan unta, duduk dengan kuda, duduk dengan himar, kita nampak PL mereka. Kuda ni sifat dia haiwan tak banyak cakap, tak banyak interaksi, tapi dia ada kehebatan. Ni kuda. Unta satu haiwan yang sangat memberi respons, tetapi dia satu haiwan yang tidak akan memikul suatu bebanan yang ia tidak mampu. Saya tengok sendiri macam mana unta yang diletakkan bebanan yang berat, dia tak bangun kerana dia tahu dia tak mampu nak pikul. Keldai satu haiwan yang dia kudrat dia tak kuat macam unta, tapi dia akan tunjuk dekat orang lain yang dia kuat. Sebab itulah tuan-tuan pergi ke Arab, kalau contoh tuan-tuan pergi ke Mesir, saya tak tahulah 2022 ni, tapi masa saya balik dulu masih ada lagi trend ini. Tuan-tuan ingat kalau orang duk angkat simen ni bagi kat himar, bagi kat keldai, dia akan tarik simen tu 50 kilo sekampit dia tarik. Bagai nak mati lah saya tengok dia punya lutut, tapi dia akan pikul sebab dia nak tunjukkan bahawa dia kuat. Sebab tu kalau tuan-tuan lalu jalan duk tengok satu ekor keldai, bibir mulut dia berdarah-darah lah, itu maknanya dia stres dan dia sedang dalam percubaan membunuh diri. Ya ke? Iyalah, dia bunuh diri dengan cara dia gigit lidah dia. Itu dia stres tu kan. Tak tahulah apa faktor dia. Mungkin daripada sikap dia, pikul banyak, nak tunjuk yang dia kuat sedang dia tak mampu. Itu Allah sebut golongan Yahudi kamathalil himari yahmilu asfara dalam Quran. Ilmu ada, tapi macam golongan dia macam keldai yang memikul kitab. Ni sifatlah tuan-tuan, tapi bukanlah maknanya dia di satu haiwan yang hina. Tak, Nabi gunakan keldai dengan tujuan yang betul. Digunakan sebagai kenderaan ringan. Nabi bergerak dalam kota Madinah. Satu hari Muaz bin Jabal bonceng Nabi. Nak kata Nabi ni sifatnya walaupun sebagai ketua pemerintah dan seorang utusan Allah, tidaklah menjadi aib bagi Nabi untuk membonceng mana-mana sahabatnya. Naik sekali. Keldai Nabi itu diberi nama Ufair. Ini kata sebahagian para ulama, sunnah memberikan nama kepada kenderaan. Tapi zaman kita lah semua ada kenderaan dan nama dah tuan-tuan. Ya, ada ke tuan-tuan pakai kereta tak ada brand? Itu tuan-tuan cabut, ataupun tuan-tuan tukar brand. Tak pergi brand grand sikit lah, apa tak ada lah kan. Baik. Ada pendapat kata ada ini adat orang Arab. Tapi keldai Nabi nama dia Ufair. Inilah kedai yang ditunggangi oleh Nabi, yang pada ketika cerita ni berlaku, Muaz bin Jabal duduk bonceng belakang Nabi. Faqala ya Muaz, Nabi tanya, wahai Muaz, hal tadri haqqallah ala ibadih wa ma haqqal ibadi ala Allah. Nabi tanya pada Muaz, adakah kamu mengetahui hak Allah ke atas hambanya dan hak hamba ke atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Muaz menjawab dengan jawapan yang penuh kemuliaan dan kehormatan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa inna haqqallah 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi, sesungguhnya hak Allah ke atas hambanya, yakni apa yang hamba-hambanya perlu tunaikan adalah untuk beribadah kepadanya atau menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sebab itulah hadirin sekalian, ini yang kita baca pada pertemuan bulan yang lalu apabila kita membaca tentang sifat kesabaran Allah. Tuan-tuan kena bezakan sifat yang ada pada kita
yang ianya merupakan juzuk kecil daripada sifat Allah, dengan sifat berhajatnya makhluk kerana kehendak nafsu yang tidak wajar diletakkan kepada Allah. Ada beza, ya. Sifat-sifat bukan sifat kehendak, kita panggil sifat-sifat yang menyempurnakan kita manusia, seperti mendengar, melihat, ya. Ini adalah sifat-sifat yang ada pada Allah. Tetapi melihatnya manusia, mendengarnya manusia itu merupakan satu juzuk yang begitu kecil kalau kita nak bandingkan dengan bagaimana Allah melihat dan Allah mendengar. Tetapi sifat-sifat yang dipenuhi pada jiwa satu manusia disebabkan oleh kehendak nafsu, itu bebas daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh meletakkan sifat itu ada pada Allah Ta'ala, seperti makan, minum, seperti ingin berpasangan, seperti ingin mendapat kasih sayang anak. Sebab itulah apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, antara kedurhakaan paling besar yang dilakukan oleh manusia apabila menyatakan Allah itu mempunyai ataupun mengambil anak. Dan kita membaca sifat kesabaran Allah, di mana Allah tetap memberikan rezeki dan kesihatan kepada mereka-mereka yang beriktikad dengan iktikad demikian. Besar tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran yang lain, takadus samawat, hampir-hampir langit, bumi ini pecah. Bila mana bermulanya perkataan yang mana ada manusia yang mula menyatakan Allah mempunyai anak. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita kata begitu keji perkataan itu bila diucapkan, disandarkan kepada Allah? Kerana mempunyai anak adalah sifat kehendak manusia, yang mana Allah zat pencipta ini bebas daripada sifat yang demikian. Ya, baik. Jadi apakah hak Allah ke atas hamba-Nya? Kita beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun, dengan apa cara yang ada sekalipun. Ya, baik. Sebab itu besar tuan-tuan, ya, fadilat dia. Dalam satu riwayat yang sahih, ya, seperti mana mungkin saya pernah sebut pada tuan-tuan, mungkin bukan di sinilah, di surah Luqman dahulu, kita tidak akan mempertikaikan apa pun tujuan seseorang memeluk Islam, ya, selagi mana mereka memeluk Islam dengan hati yang benar, walaupun apa tujuan dia. Soal dia nak kahwin, soal dia nak dapat bantuan, soal apa pun lah, ya, kita tak boleh pertikaikan, kerana syahadah itu amat berharga kepada seseorang. Syahadah menyebabkan seseorang itu boleh dihapuskan segala dosa yang sepatutnya diazab, tetapi terus dimasukkan ke dalam syurga. Ini syahadah. Satu orang lelaki dibentangkan 99 kitab amalan daripada sebelah kiri. Tuan-tuan maklum, kalau datang daripada sebelah kiri ini catatan penuh dengan dosa. Dia give up dah. Dia merasakan bahawa dirinya akan binasa. Ditimbang kitab itu sudah pasti berat pada bahagian keburukan. Sebelum ditamatkan proses timbangan mizannya, didatangkan satu lembaran yang tertulis kalimah la ilaha illallah. Rupanya dia ni adalah seorang yang mati dalam keadaan beriman. Diletakkan di atas mizan, timbangan itu lebih, terus timbangan kebaikan itu menjadi lebih berat daripada timbangan dosa dia, disebabkan hanya satu lembaran yang tertulis kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata, saya ambil zahir hadis, man qala la ilaha illallah inda mautih dakhala al-jannah. Sabda Nabi, siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah ketika kematiannya, dakhala al-jannah, dia masuk syurga. Walaupun kalimah itu sama ada seseorang itu sebut ataupun tidak, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Ya, sebut la ilaha illallah ni tuan-tuan tak tahu orang sebut, sebab bibir tak bergerak. Allah menetapkan kalimah itu, cuba tuan-tuan sebut, mana bibir bergerak? Yang bergerak hanya lidah. Sebab itu ketika kita mentalkinkan orang yang hampir menemui kematian, kita hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah berkali-kali di sisi telinganya.
agar dia dengar dan dia ucapkan. Bukan kita nak make sure dia ucap, bukan kita nak tengok. Kita tengok dia tak sebut, kita tengok bibirnya tak berkumat kamit. Meninggal, kita pun bawa cerita, saya ada di sisi dia semasa dia meninggal, saya sebut la ilaha illallah tapi saya tengok bibir dia tak sebut. Kita cerita kat orang sedar. Kita zaman kita esok tak tahu macam mana. Dah, Allah yang tahu dia sebut ataupun tidak. Tapi sebab benda ni besar, Nabi sebut kepada para sahabat, siapa yang sebut la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk syurga. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana orang yang sebut ketika dia sihat? Kreatif soalan para sahabat. Dia tak fikir macam kita fikir, tuan-tuan. Sebab Nabi kata orang yang sebut masa saat kematian dan orang yang sebut masa dia sihat, macam mana, kata para sahabat. Kata Nabi, itu lebih baik. Kata Nabi, jawab Nabi apa? Itu lebih baik. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Nabi nak bagi tahu amalan yang kita lakukan semasa kita sihat sebenarnya lebih baik daripada amalan yang kita lakukan semasa kita sakit. Demikian. Ya. Tuan-tuan, saya pernah tengok satu orang yang uzur sakit terlantar 2 tahun lebih, tak kenal orang. Tapi saya dengar bibirnya berbicara ayat-ayat Al-Quran. Itu je dia ingat. Dia boleh baca Fatihah, surah pendek, adalah surah Al-Mulk, surah-surah yang beliau, saya yakin beliau hafal lah. Macam mana beliau boleh baca, tuan-tuan. Ya. Saya dengar, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dalam 2 tahun lebih dia uzur. Ya. Tak kenal orang tapi boleh baca. Tuan-tuan, kalau lihat benda ni depan mata, kita akan berasa takjub macam mana Allah muliakan dia dengan Al-Quran. Memang kita akan takjub. Kita tahu saat seorang tu uzur, mungkin sembahyang pun hanya dengan gerak matanya sahaja, tapi Quran boleh baca. Tapi tuan-tuan ketahuilah, orang yang membaca Al-Quran ketika sihat lebih baik sebenarnya berbanding dengan situasi yang kita sedang lihat itu. Bukan nak menafikan kebaikan itu. Apa yang saya ceritakan tadi itu menunjukkan itu satu bukti rahmat Allah ke atas seseorang yang hidupnya memuliakan Quran. Tapi Quran yang dibaca oleh orang yang masih sihat, solat yang ditunaikan oleh orang yang masih sihat, itu lebih baik bagi seseorang manusia. Seperti mana hadirin sekalian, Allah menyatakan, ya, Nabi menyatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah semasa dia sihat itu lebih baik daripada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika mana saat kematiannya. Walaupun mengucapkan kalimah la ilaha illallah saat kematian itu akan membawa seseorang ke syurga Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Itulah yang ditangisi oleh Nabi. Kenapa Abu Talib tidak ucapkan kalimah itu? Ya, sebaliknya beliau menyatakan ala millati Abdul Muttalib. Tidak, Abu Talib sebut atas ajaran Abdul Muttalib beliau sebut. Beliau tak sebut kalimah la ilaha illallah. Sebab itu dia menjadi satu kekecewaan besar kepada Nabi SAW. Sedangkan sebab tu soal hidayah ni, tuan-tuan, sangat subjektif. Tuan-tuan baca sirah Nabi, tuan-tuan akan rasa pelik dengan macam mana Allah memilih seseorang dengan hidayah. Hamzah bin Abdul Muttalib, ayah saudara Nabi, bukanlah bapa saudara yang Nabi lebih harapkan dia masuk Islam berbanding dengan Al-Abbas. Al-Abbas, ayah Abdullah bin Abbas, pak saudara Nabi juga. Al-Abbas, Nabi lebih harapkan dengan sifat yang ada pada beliau untuk beliau memeluk Islam. Tapi yang Islam dulu Hamzah. Hamzah Islam tak sengaja. Dia lempang Abu Jahal. Sebab Abu Jahal hina Nabi dan keluarganya. Hamzah ayah saudara Nabi. Ada seorang hamba perempuan beritahu kepada Hamzah, Abu Jahal telah menghina Muhammad dan keluarganya. Lempangnya dia Hamzah, jatuh terduduk depan Kaabah. Berani kamu menghinanya sedang aku berada dalam agamanya, kata Hamzah. Semua tergamam. Abu Jahal yang dilempang pun tergamam. Bila Hamzah masuk Islam, Hamzah yang sebut pun tergamam. Dia tak tahu mana, dia tak terima Nabi, tapi dia sebut begitu. Dia balik, dia berdoa, jika benar apa yang dibawa oleh anak saudaraku itu, tanamkan kecintaanku kepada agamanya. Sebab tu tuan-tuan, mengapa Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, apakah hari yang paling menyedihkan kamu?
ya Rasulullah, melainkan hari terbunuhnya Hamzah dalam peperangan Uhud. Soalan Aisyah tu, Aisyah tanya kepada Nabi, perkara yang lebih menyedihkan kamu berbanding, yang berbanding tu, berbanding kematian Hamzah dalam peristiwa Uhud. Kenapa dibandingkan dengan kematian Hamzah dalam peristiwa Uhud? Bukan soal kekalahan atau kemenangan, soal Hamzah itu sendiri. Bagaimana Allah boleh memilihnya dengan hidayah, Allah mengaturnya dengan terkeluarnya ungkapan yang tidak disengajakan. Berani kamu menghina Muhammad sedang aku berada dalam agamanya. Orang Arab ni tuan-tuan, dia pantang U-turn perkataan dia. Kita Melayu biasa U-turn, seminggu sekali U-turn. Arab tak boleh. Dia sebut, dia susah nak patah balik. Itulah kelebihan bila Allah ingin memilih seseorang. Ada watak-watak yang kadang-kadang mereka ni bukanlah daripada kalangan yang terbaik, tetapi Allah pilih, tuan-tuan. Pernah dengar satu nama, Sabit ibn Qais. Ini kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Hujurat, tafsirnya yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Katsir, tuan-tuan akan jumpa nama Sabit bin Qais. Tak pernah dengar, saya ceritalah dengan tuan-tuan malam ni. Bukan satu sahabat yang ada nama yang besar, ada kedudukan yang besar. Tapi Sabit bin Qais ni, dia pergi mana-mana, sahabat kata, kalau dia datang duduk, sahabat kata, kita sedang duduk dengan ahli syurga. Dia pergi ke pasar, orang akan bagi dia jalan. Orang akan kata ahli syurga telah datang ke pasar kita. Sebab apa, tuan-tuan? Bolehkah kita menyatakan secara mutlak seseorang itu ahli syurga? Tak boleh. Dari segi adabnya tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok orang yang Allah tarik akal dia ke, ataupun orang yang orang kata anak-anak syurga, saya lebih prefer tuan-tuan mengucapkan kalimah demikian dengan maksud doa, bukan orang kata memutlakkan. Walaupun kita tahu, tuan-tuan tengok satu orang anak yang OKU ataupun mentalnya tak cukup, sampai waliyazubillah mungkin sampai tua dia begitu, memang secara ghalibnya sifat dia itu adalah sifat yang mana Allah tidak mengira dosa ke atasnya. Tetapi bila kita sebut somebody itu ahli syurga, letaklah dalam hati kita apa dia? Sebagai ucapan doa. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu mendahului Allah dan Rasul. Begitu. Ya. Sebab bila mana seseorang itu tidak dimutlakkan, tak ada yang sebut seseorang itu syurga atau neraka, kita doakan, kita ucapkan doa. Sebab itu kita tak boleh nak memutlakkan seseorang, melainkan bila mana Nabi SAW sebut dia syurga. Contoh cerita Sabit bin Qais ni, tuan-tuan. Sabit bin Qais ni, dia pernah meninggikan suara di hadapan Nabi. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Hujurat, antara yang Allah larang kita buat, ya, adalah meninggikan suara di hadapan Nabi SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Apa balasan dia kalau orang buat macam tu? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Habis licin pahala amalan kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Satu orang pernah buat nama dia Sabit bin Qais. Satu hari Nabi tanya para sahabat, kamu nampak Sabit tak? Kamu nampak tak Sabit bin Qais? Nabi tak bagi tahu. Nabi nak jumpa Sabit ini untuk apa? Sabit bin Qais ni Nabi tak bagi tahu. Tapi macam ada something yang besar yang Nabi nak bagi tahu dia. Ada satu orang sahabat kata, ya Rasulullah, aku tahu dia berada di mana. Aku tahu rumah dia kat mana. Kalau begitu Nabi kata, tolonglah pergi panggil dia, aku nak jumpa dia. Pergilah sahabat ni, pergi jumpa dengan rumah Sabit bin Qais. Dia buka-buka pintu. Sabit bin Qais ni, dia telah melumurkan badan dia dengan kapur barus. Dalam keadaan dia berteleku, kepalanya sampai dikatakan sampai cecah ke lantai rumah dia. Dia sahabat nak cari ni, apa hal Sabit ni? Apa masalah kamu tiba jadi macam ni? Dia kata, masa turun ayat antahbata a'malukum tadi yang saya baca tadi, hapusnya amalan-amalan kamu bila mana kamu meninggikan suara di hadapan Nabi. Dia kata, aku pernah meninggikan suara di hadapan Nabi. Dia kata,
dan habis terhapuslah segala amalku dalam Islam, dia kata. Jadi dia kata tak ada guna lagi untuk aku meneruskan kehidupan. Sampai macam tu lah punya penyesalan dia. Sahabat ni pun tak jadi panggil Sabit balik jumpa Nabi SAW. Balik jumpa Nabi, beritahu kepada Nabi situasi Sabit. Nabi cakap kepada sahabat ni, kamu tolong pergi semula ke rumah Sabit ibn Qais, kamu tolong bagi tahu dia sesungguhnya innahu min ahli jannah, sesungguhnya dia ini daripada kalangan ahli syurga. Rupanya mungkin Allah turunkan wahyu kepada Nabi tentang cerita Sabit ni, dan Nabi nak bagi tahu yang dia daripada kalangan ahli syurga. Sahabat ni pergi balik beritahu Sabit. Tegak terus dia, segar terus, pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di mana saya kata Sabit ni bukan nama besar, tetapi selepas dia Islam, wallahu alam, hati dia Allah lebih mengetahui. Disebabkan oleh satu kesilapan yang dia bertaubat sungguh-sungguh atas kesilapan itu, yakni meninggikan suara di hadapan Nabi, yang dia punya ancaman cukup besar terhapus segala amalan, tapi dengan taubat dia menyebabkan dia menjadi salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Sebab tu dia pergi mana-mana, dia sampai dekat mana tempat, sahabat akan kata ahli syurga telah duduk bersama kita. Begitulah realitinya, tuan-tuan. Ya, tapi mungkin ada kelebihan pada hati Sabit bin Qais yang Allah lebih tahu. Kita kalau dapat kelebihan itu, tak tahulah, mungkin hati kita jadi tak boleh statik. Kita kena puji sikit, tuan-tuan, lari dah hati kita. Ya, mari habis kuliah, mari satu orang cakap, Ustaz ceramah sedap. Oi, tuan-tuan, dia punya hati tu rasa macam mana, kan? Ujian Ustaz ceramah tadi live 2,000 tengok, oh sudah. Ustaz lain 200, Ustaz 2,000. Macam mana hati kita rasa? Hai, kan? Lepas tu jadi tak kenal ni kadang-kadang lebih baik, tuan-tuan. Nak pergi mana ke, langgar traffic light, orang tak perasan. Bila kenal, kan, mana boleh langgar traffic light, tak boleh. Tengok Ustaz yang langgar traffic light minggu lepas. Mana tahu? Hai Ustaz. Contoh, kan? Itulah, tuan-tuan, ya. Baik, insya-Allah. Ceritalah saya rangkumkan sedikit dalam perbahasan ini. Itu dah pentingnya keimanan bagi seseorang hamba itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung, wa haqqal ibadi 'ala Allah, hak hamba ke atas Allah. Maksudnya apa? Hak hamba-hamba yang Allah tunaikan. Alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an, yang mana Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Azan? 2 minit. Jadi apa hak Allah ke atas hambanya? Tidak mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Base kepada kalimah ini, tuan-tuan, buatlah dosa macam mana pun Allah tak azab. Sebab apa? Allah tak akan azab orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Macam mana kita nak faham? Fakultu ya Rasulullah, Muaz bin Jabal bila dengar benda ni, Nabi cakap apa? Cukup satu orang yang tak syirik Allah, Allah takkan azab dia. Ini hak Allah yang Allah akan tunaikan kepada hambanya. Muaz bin Jabal dengar, afala ubashiru bihin nas ya Rasulullah, boleh ke kalau aku tak mau khabarkan berita gembira ni kepada orang lain? Qala, kata Nabi, la tubashirhum. Nabi kata, betul Muaz, kamu jangan bagi tahu berita gembira ni kepada mereka. Fayattakilu, nanti mereka akan rasa cukup dengan apa yang dah mereka buat. Dah tu kita tahu juga hari ni. Siapa bagi tahu ni? Sampai juga kepada kita hari ni, ya, tuan-tuan. Sampai hari kegeringan Muaz bin Jabal, ya, Muaz bin Jabal ni sampai satu hari dia sakit, dan dia tahulah dengan sakit itu mungkin akan membawa kepada kematian dia, ya. Dan ada beberapa sahabat lain, bukan setakat Muaz, ketika mereka nak wafat, mereka terfikir satu benda.
iaitu perkara-perkara yang mereka pernah dengar daripada Nabi tapi mereka belum sempat sampaikan. Kita sambung sikit insya-Allah selepas azan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, insya-Allah kita sambung tuan-tuan sedikit baki daripada bicara hadis kita. Kita bincang tentang Muaz bin Jabal tadi. Kita tahu juga akhirnya hadis ini, ya, ketika mana saat kewafatan Muaz bin Jabal. Masa Muaz bin Jabal nak wafat tuan-tuan, tak ramai sahabat ada di sisi beliau. Sebab beliau wafat disebabkan oleh wabak Ta'un yang melanda Syam pada tahun 18 Hijrah. Ta'un ni bukan kolera tuan-tuan, ya. Walaupun kita kan ta'un kan kolera kan. Dia bukan kolera. Dia apa ni, ta'un tu daripada ta'ana, maksudnya tikaman. Dia ada wabak dulu tu, kalau tuan-tuan pernah dengar Black Death, bubonic, ya. Dia kulit ni dia jadi hitam, lepas tu dia keluar darah, kena tusukan. Lepas tu dia panggil ta'un, tikaman. Okey. Ini wabak yang melanda bumi Syam. Selepas tu pernah terjadi juga, kita ada pandemik bubonic tahun saya lupa tahun berapa. Dahsyat. Kematian dia bukan macam Covid punya kematian, lebih dahsyat. Sebab apa? Di Syam dulu kematian dia 20,000 penduduk 15,000 mati. Dia punya kematian. Wabak yang disifatkan anak tidak sempat mewarisi harta ayah. Pagi ayah mati, malam anak mati. Gitu. Jadi tak ramailah orang yang berada pada masa tu, semua pakat kena kalau lockdown habislah masa tu. Ya. Tak ramai orang yang berada di sisi Muaz, tetapi beberapa orang daripada kalangan ahli keluarganya melihat Muaz ingin menyampaikan sesuatu. Tuan-tuan, antara yang Muaz bin Jabal sampaikan adalah hadis ni. Kerana dalam keadaan
Nabi pernah sebut kepadanya, jangan kau bicarakan kegembiraan ini kepada manusia kerana takut mereka akan merasa cukup dengan amal mereka. Muaz bin Jabal merasakan sesuatu beban apabila ia tidak menyampaikan sesuatu yang ia pernah dengar daripada Nabi SAW. Sebab tu Muaz bin Jabal sampaikan juga hadis ni, ya. Sebab di saat kematian seseorang ini, kadang-kadang ada orang yang Allah letakkan kekuatan bagi dia untuk dia melunaskan perkara paling penting bagi diri dia. Perkara paling penting bagi Muaz pada masa ini adalah menyampaikan hadis ni bagi dia. Lepas tu dia diberi kekuatan disampaikan juga hadis ni kepada siapa yang ada di sisinya saat kewafatannya. Kan? Macam kalau kita tengok Umar Ibn Khattab ketika ditikam tahun 23 Hijrah tu oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tu, ya, ditikam dengan pisau tu, Umar tak terus meninggal. Umar tak silap saya dalam 4 hari, 3 ke 4 hari baru meninggal. Pisau tu direndam dalam racun selama seminggu. Ditikam ketika mana Umar sedang mengimamkan solat subuh. Para sahabat cuba rawat Umar, beri minum susu dengan harapan susu yang dimuntahkan itu bertukar warna, iaitu dia muntahkan dengan racun yang masuk, tapi tak. Minum putih, muntah putih, racun tak keluar. Jadi sahabat tahu yang Umar tak punya masa yang banyak. Tapi apa yang difokuskan oleh Umar pada masa itu adalah untuk urusan kekhalifahan. Sebab tu Umar sempat menamakan 6 sahabat yang berbaki daripada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi untuk kalian pilih menjadi khalifah. Masa tu daripada 10 tinggal 7. 3 dah, Abu Bakar dah wafat, Umar, yang ketiga Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah yang juga wafat di Syam disebabkan wabak ta'un pada 18 Hijrah. Jadi tinggal 7 sahabat dari 10 yang dijamin syurga yang berbaki. Umar letak 6 nama daripada 7 untuk dipilih oleh kaum muslimin. Siapa yang kamu nak pilih sebagai khalifah, yang keputusannya memihak kepada Osman ibn Affan. Kenapa Umar bagi 6 sedangkan ada 7? Seorang itu adalah Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid yang merupakan sepupu Umar radhiyallahu anhu. Dan dalam masa yang sama dia ada ipar kepada Umar. Jadi disebabkan ahli keluarga, Umar tak sebut nama dia, walaupun dia disebutkan sebagai salah seorang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Itu kepentingan Umar semasa beliau nak wafat, seperti mana kepentingan Abu Bakar menamakan Umar sebagai penggantinya. Jadi kepentingan kepada Muaz bin Jabal adalah menyampaikan hadis ni kepada kita. Baik tuan-tuan, terakhir insya-Allah dalam masa 2 ke 3 minit sebelum kita tutup, saya bacakan sini ulasan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam mengemukakan masalah hadis ini. Al-Imam Ibnul Jauzi mengemukakan 3 pandangan selepas menimbulkan kemusykilan seolah-olah orang yang melakukan maksiat tidak akan masuk neraka. Beliau berkata jawapan kepada kemusykilan ini boleh dilihat dari 3 sudut. Pertama, tidak diazab di dalam hadis ini kerana Nabi SAW menyebutkan sebelum ditetapkan sebarang kefarduan. Kata pendapat beliau yang pertama, masa zaman tak ada kefarduan. Ini pendapat saja, bukan ada dalil yang kukuh dalam masalah ini. Kedua, ini isyarat kepada kebiasaan orang yang mentauhidkan Allah sepenuhnya. Kerana biasanya orang yang sedemikian akan membenarkan apa yang disebutkan dalam kesaksian tauhidnya, iaitu benar-benar menepati apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Ketiga, tidak masuk di sini dengan makna tidak kekal di dalamnya. Saya huraikan kepada tuan-tuan 2 maksud daripada bicara kita. Yang pertama, kemungkinannya ini adalah khusus untuk generasi sahabat. Sebab generasi sahabat ni iman mereka satu iman yang kita tak boleh pertikai. Sebab tu bila kita sebut sahabat, kita akan sebut radhiyallahu anhum. Allah redha ke atas mereka. Tuan-tuan, macam mana punlah kontroversi yang dihadapkan, yang sahabat itu terlibat, mereka tetap sahabat. Iman mereka satu iman yang tak boleh kita pertikaikan. Dalam ilmu hadis, keseluruhan sahabat kita iktiraf sebagai thiqah,
mustahil mereka akan berdusta di atas Nabi SAW. Ini sahabat. Jadi bila mana mereka cukup dengan mentauhidkan Allah, satu elemen besar untuk mereka tidak langsung menerima azab Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, saya tetap positif dengan hadis ini, walaupun hadis ini tidaklah membawa kita boleh melakukan sebarang perkara yang Allah tak redha. Tetapi saya tetap berharap dengan pandangan peribadi saya sendiri, moga-moga sesiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, Allah akan skip dia daripada azab. Walaupun dia bawa segunung dosa di hadapan Allah Ta'ala, tetapi bukankah kita beriman bahawa Allah itu satu zat yang maha pengampun? Mudah-mudahan begitulah, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan begitulah kita. Tuan-tuan tengok dalam sejarah manusia. Boleh saya tambah sikit, tuan-tuan? Saya sikitlah 2-3 minit. Tuan-tuan tengok Saddam Hussein, ya. Saya ingat masa zaman dia ada ramai juga yang terpengaruh lah dengan agenda media yang benci dia. Dengan dia memang ada dia punya watak kezaliman dia sendiri, itu tak dinafikan. Saddam Hussein ni membesar sebagai mangsa dera ayah dia sendiri. Tuan-tuan, kita manusia, figura penting ni dia ada catatan sejarah dalam hidup dia sendiri. Sebab tu Saddam jadi macam tu. Antara faktornya dikatakan dia bangsa dera ayah dia sendiri. Adolf Hitler, tuan-tuan kenal nama Adolf Hitler ni. Dia jadi satu orang yang jiwa dia kasar dan memberontak hanya kerana dia nak masuk satu sekolah. Sekolah tu tak terima dia. Akibatnya dia besar 70 juta nyawa melayang dalam Perang Dunia Kedua. Disebabkan oleh jiwa memberontak dia. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan pernah tengok video dia digantung lah, Saddam ni. Dan saya rasa lah tuan-tuan, video masa dia dibicarakan oleh US, tak tahulah bangsa apa pergi jajah orang, lepas tu dia bicarakan, lepas tu jatuh hukum gantung. Tuan-tuan mungkin ada tengok di YouTube Saddam ni digantung. Saya tak tahulah apa perasaan tuan-tuan, tapi kalau bagi saya, ya, rasa simpati tu ada. Kan, rasa simpati itu ada. Wallahu alam, tuan-tuan. Ini satu figura penting yang dunia kenal. Yang kalau mereka baik, merekalah orang terbaik di sisi Allah. Kalau mereka zalim, merekalah orang yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala. Tapi as long as seseorang itu mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, saya rasa simpati itu ada pada hati kita ketika kita melihat kematian-kematian mereka. Sebab itu saya simpulkan hadis yang kita baca, kita tidak menafikan bahawa kemaksiatan, keingkaran, keburukan yang dibuat oleh seseorang Muslim boleh menjadi penyebab dia diazab oleh Allah Ta'ala dalam neraka, walaupun tidak kekal kerana kematiannya dalam keadaan beriman. Tetapi saya tetap ada rasa positif dalam diri, Allah berhak mengampunkan sebanyak mana pun dosa yang dibawa oleh seseorang hamba-Nya yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Dan itu ada dalil yang banyak berkenaan dengan hal tersebut, menyebabkan bila mana Allah ampunkan, tuan-tuan, terhindarlah dia daripada neraka dan dia tidak langsung disentuh oleh api, tidak langsung disentuh oleh api neraka. Ya, bahkan ada riwayat pun, hadirin mati Allah sekalian, ketika mana seseorang itu dihisab, Allah perintahkan kepada malaikat supaya hisab dosa kecil dia sahaja, jangan hisab dosa besar dia. Ya, jadi bila dihisab dosa kecilnya pun banyak. Ya, sampai dia pun terkejut, sampai Allah tanya kepada dia, kalau kamu ada argumen terhadap apa yang aku bentangkan, dia tak ada argumen. Ya, selepas dilihat semua dosa-dosa kecil dia, Allah mengarahkan supaya malaikat menggugurkan segala dosa-dosa kecilnya. Dan dia nanti-nanti bilakah dosa besarnya akan dihisap, Allah dah ampunkan. Maka ke mana kesudahannya? Sudah pastilah langsung ke syurga Allah Azza wa Jalla. Dan hadis itu pun berbicara tentang orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi demikianlah hadirin mati Allah sekalian perbincangan kita, ya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, agar mudah-mudahan Allah tetap mengekalkan keimanan ini, menambahkan keimanan kita, dan kita kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah tanpa mensyirikkannya dengan sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah merahmati dan memberkati usaha kita ini.
Mohon maaf tuan-tuan atas segala kekurangan. Kita bertemu insya-Allah pada pertemuan berikutnya. Selamat menyambut Ramadan ya, dan selamat kita diberikan usia untuk sampai ke penghujung Ramadan mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.